أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت يا الله ya Tuhanku. Engkaulah Tuhanku, tidak ada Tuhan yang sebenarnya melainkan Engkau ya Allah yang telah menciptakan aku. Wa ana abduk, aku hanyalah hamba-Mu ya Allah. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, aku berada dalam menyempurnakan tugas dan tanggungjawabku terhadap-Mu sedaya upayaku. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, aku berlindung denganmu ya Allah dari keburukan dan kejahatan kerja-kerjaku. Abu'u laka bi ni'matika alayya, aku sedar ya Allah dengan limpahan kurniaan nikmat-Mu ke atasku. Wa abu'u bi dzambi, dan aku juga sedar ya Allah dengan dosaku. Faghfirli, ampunilah aku ya Allah, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant, sungguhnya tiada yang mengampunkan dosa melainkan Engkau. Amma ba'du, yang saya muliakan, puji surau Adiniyah dan barisan yang kuasa, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Ustaz, sidang jemaah muslimin muslimat dan Allah sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan, salamun alaikum tibtum. Selamat sejahtera ataupun kesejahteraanlah ke atas semua dengan selesainya Ramadan yang berlalu tuan-tuan. Moga-moga Allah terima ibadah kita, Allah terima amalan kita, Allah terima segala yang telah kita lakukan sepanjang Ramadan, dan Allah tak turunkan sedikit pun iman kita dan ketakwaan kita selepas berlalunya Ramadan dan semasa kita melalui hayat hari-hari akhir, iaitu yang kita lalui setiap hari mulai Syawal yang mulia ini, sehinggalah insya-Allah kalau domo sampai Ramadan lagi satu akan datang. Sidang jemaah sekalian, saya hari ini meneruskan kitab saya, tafsiran ayat kursi, tafsiran nama-nama Allah 99 oleh Al-Imam Al-Qasim Abul Qasim Al-Qushairi, yang barangkali pendekatan tafsirannya itu lebih banyak kepada gaya bahasa, pembawaan gaya sufi, ya, gaya sufi yang menyentuh persoalan hati, persoalan kita dengan Allah yang lebih lunak, lembut bahasanya begitu. Jadi marilah sama-sama kita memulakan hari ini dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sidang jemaah muslimin muslimat yang Allah sekalian, hari ini nama Allah yang seterusnya Al-Quddus, Al-Malikul Quddus. Malik sudah yang lepas, kita ambil Al-Quddus hari ini. Orang kita ramai juga nama Quddus ni tuan. Nama Quddus ya. Dan nama Allah juga Al-Quddus. Kita biasanya Abdul Quddus. Orang kita namanya Abdul Quddus. Dan saya perhatikan kalau di kampung-kampung Jawa ramai nama Quddus ni, orang Jawa suka nama-nama ni.
Apa dia Al-Qudus sidang jemaah sekalian? Al-Qudus ni dari sudut terjemahan bahasa dia bermaksud yang maha suci. Al-Quddus maknanya sabdu dal. Al-Quddus qaf. Quddus bukan kaf. Al-Quddus sabdu dal ataupun double D, Quddus ya tuan-tuan, maknanya maha suci. Maha suci dari apa? Dari segala sifat kekurangan. Bila kita baca Al-Malikul Quddus, Al-Quddus, 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 Allah yang maha suci dari segala sifat kekurangan. Boleh auzubillah. Ya, kita terfikir kekurangan nafsu yang sentiasa menggoda. Kau yakin benar ke dengan Tuhan kau? Maka Al-Quddus itu maha suci Allah dari segala sifat kekurangan. Al-Quddus ni berasalnya tuan-tuan dari perkataan Al-Quds. Macam mana kita biasa sebut ya, tanah bumi Palestin dipanggil sebagai bumi Kudus, yang berarti suci, bersih ya. Al-Muqaddis sebenarnya bukan Al-Muqaddis, masjid kalau kita katakan Al-Aqsa, Masjidil Aqsa ya tuan-tuan, disebut setengahnya Al-Muqaddas. Al-Muqaddas yang disucikan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita panggil Al-Maqdis, tempat suci. Al-Maqdis bukan Muqaddis ya. Kita banyak juga dengar orang panggil Muqaddis. Muqaddis tu yang menyucikannya, orang yang menyucikannya itu Muqaddis. Al-Muqaddas yang disucikan. Maqdis, Baitul Maqdis, rumah suci ya, tempat suci. Sedang jemaah sekalian, oleh perkataan itu ya, dipanggil sebagai, kita pernah dengar Ardul Muqaddasah kan. Ardul Muqaddasah ni bumi yang disucikan, bumi yang diletakkan dalam kategori bumi yang bersih, begitu. Al-Ardul Muqaddasah. Dan setakat ini nama-nama ini tuan-tuan, kita mengambil perkataan Kudus tadi itulah ya, Kudus tu. Oleh itu perkataan ini dalam kaitannya dengan sifat Allah ni tuan-tuan ya, sifat Allah yang bersifat Al-Quddus, bahawa Allah Subhanahu wa taala maha suci daripada segala kekurangan dan suci daripada segala keburukan, yang sesungguhnya Allah sahajalah yang berhak memiliki sifat-sifat kebesaran, sifat-sifat keagungan, sifat-sifat kesempurnaan, jauh sekali dari sebarang kekurangan. Waliyauzubillah. Jadi sidang jemaah sekalian ya, hubungannya dengan budi ya, kalau kita kata okey dah, sifat Allah Qudus, yang kita pula bagaimana kita nak cakap hubungan dengan manusia? Dalam konteks kita memahami Allah bersifat Qudus, Al-Malikul Quddus, Salamul Mu'minul Muhaimin, Allah yang maha suci dari segala sifat-sifat kekurangan ya, yang diri Allah dengan sifat yang kita mengetahui dengan maha kemuliaannya, maha kebesarannya, maha ketinggiannya, begitu. Tiada lagi, tiada tolak bandingnya. Sedang bagaimana pula sifat itu pada diri kita sebagai hamba tuan-tuan? Manusia ni tuan-tuan, siapa juga yang telah mengenali hakikat ataupun memahami perkataan Al-Quddus ini, maka diharapkan dirinya suci semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini pandangan Qushairi
Sidang jemaah sekalian, saya selalu sebut Qushairi ini dia suka membawakan dia begitu. Apabila kata Allah Malik, maka bagaimana kita merasai sifat Malik kita? Yang kita menguasai diri kita ni, ya tuan-tuan, kita memiliki yang hakikat milik kita sementara, sedang milik Allah yang sebenar-benarnya. Sedang Qudus dalam konteks diri Allah, maaf saya, maknanya zat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha suci, yang segala-galanya maha suci dari segala-gala kekurangan, yang maha agung, ya tuan-tuan, al-jalalul jalal, al-azimul azma, yang segala kemuliaan dan kebesaran. Maka kita melihat dalam makna kudus ini tuan-tuan, kata Al-Qushairi, dia kata bahawa kita manusia ni sepatutnya kita mestilah juga menyucikan diri kita dalam makna kita tidak lagi menurut segala syahwat dan hawa nafsu. Jauhkan dari kehendak-kehendak hawa nafsu dan syahwat. Syahwat ni pun maknanya nafsu juga, ya, dan hawa nafsu tu nafsu jugalah. Al-hawa hawa, as-syahwat syahwat. Dan harta kekayaannya juga harus dibersihkan daripada segala yang meragukan. Nama Qudus dalam konteks diri Allah, zat Allah. Qudus dalam kita sebagai sifat manusia, kita kena jaga, ya sidang jemaah sekalian, dari sebab-sebab yang merosakkan diri, nafsu syahwat, kehendak-kehendak nafsu. Dan apabila kita bercakap dalam konteks harta, harta juga kena bersih dari segala yang menyebab kekotorannya, yang boleh jadi meragukan. Kemudian waktunya dipelihara dan segala sengketa dihindari. Kita jaga diri kita, waktu-waktu yang kita lalui, jangan ada waktu-waktu syubhat yang kita lalui, waktu-waktu kotor yang kita lalui, waktu-waktu yang tidak bersih yang kita lalui. Kita hendaklah pastikan waktu yang kita lalui mulai fajar ini, tuan-tuan, jam-jam yang kita lalui daripada jam 6 pagi solat subuh berjemaah sampailah jam 7:30 malam solat maghrib berjemaah, isyak berjemaah, dan sehinggalah fajar besok, kita mengharapkan setiap minit yang kita lalui berada dalam keadaan bersih dan suci. Ya tuan-tuan, maknanya kita jaga semua dalam makna perjalanan kita kepada Allah, yang menjaga makna sifat kemuliaan yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tiada lebih tinggi melainkan dia, yang tiada lebih suci melainkan dia. Maka kita sebagai hamba, kata Imam Al-Qushairi, kita jaga kehidupan kita dengan makna kudus itu. Ya. Sebab saya ingat anak murid saya dulu ada seorang nama Abdul Qudus. Jadi kita kena jaga tuan-tuan, waktu ni jangan ada syubhat. Tiba-tiba ada, ya tuan-tuan, ada pula waktu masuk pula, masuk kedai apa 4 digit, contoh, kan? Tak ada nak nengok je Ustaz, bukan apa-apa pun, nengok je. Dia tak nak ni, waktu-waktu syubhat ni tak mau. Permintaan yang disampaikan kepada kita oleh Imam Al-Qushairi, kita jaga semua perjalanan. Begitu juga dia kata hati, dan hati sanubari kita, dia kata tuan-tuan, hendaklah dijaga daripada segala yang keruh dan kotor. Kita perasan tuan-tuan, hati kita ni tak usah banyak lah. Hari ni berapa Syawal tuan-tuan? 11 kot kita boleh kurang, 11 ke 10, 11 Syawal. Taklah jauh sangat lagi, tapi jauh beza dengan bulan Ramadan lagi tu. Lain macam rasa hati ni, kan? Dia menurun merudum tuan-tuan. Dia tak slow-slow jatuh dia, kan? Nak bangun balik ni bukannya mudah kalau tak dipupuk, tak dikawal. Tuan-tuan sidang jemaah sekalian, Masya Allah, kan? Kehalusan cara penyampaian dan kehendak Al-Imam Al-Qushairi ini sebenarnya dia suruh kita renung. Kalau saya
boleh kongsikan sikit tuan-tuan. Menurut Dr. A'in Abdullah Al-Qarni yang kita dah habis banyak panjang lebar dulu dengan kitab Ihfazillah Yahfazuk, jagalah Allah, Allah jaga kamu, melalui satu buku yang lain yang dikarang oleh Dr. A'in Abdullah Al-Qarni dalam menjelaskan keistimewaan Ramadan dan Syawal. Ramadan ya tuan-tuan. Lalu ditutup Ramadan tu dengan satu kisah. Dr. A'in dia kata tuan-tuan, dia memetik satu maksud hadis qudsi. Hadis qudsi, habis Ramadan kita semayang raya, ya, kita semayang raya. Lepas semayang raya, kata dia, kita dihimpunkan, dikelompokkan kepada dua kumpulan. Kita umat Islam dikumpulkan kepada dua kumpulan. Maknanya kalau kita faham tu, seluruh umat manusia di alam maya, di alam yang fana ini, ya tuan-tuan, semua manusia yang berada di alam ini, orang-orang yang telah melakukan ibadah puasa, apabila selesai saja solat raya, mereka pun dikumpulkan dua kumpulan. Ini kumpulan satu, ini kumpulan dua. Lalu dia mengungkapkan makna hadis kursi yang dia kata, idhabu qad ghafartu lakum. Kumpulan pertama, Allah berfirman kepada kumpulan pertama, pergilah kamu, dah habis Ramadan, nak buat tunggu lagi, pergilah kamu, idhabu qad ghafartu lakum, aku dah ampunkan dosa kamu semua dah. Tardawnani wa raditu lakum, kamu semua redha kepada aku redha kepada kamu. Allah syekh seronok bunyi dia. Kemudian satu kumpulan lagi, kalau ikut gambaran di situ, penuh penyesalan, tuan-tuan, ya. Kumpulan yang kedua ni digambarkan penuh penyesalan, tuan-tuan. Kalau saya boleh kata bentuk penyesalan tu seolah-olah tepuk dahi dah. Allah, kenapalah aku dah habis Ramadan tapi aku dulu tak buat apa-apa pun. Gitulah, ya. Pergilah kamu, ya, pergilah kamu, kata Allah, walam aghfir lakum, aku tak ampunkan kamu. Kamu tak reda dengan aku, wala wa ma raditu, dan aku tak reda pada kamu. Cuba kita bayangkan di kita tuan-tuan hari itu kan, Masya Allah. Kemudian dia mengungkapkan ada tandanya, ada tanda tuan-tuan orang yang macam ni. Dan saya tak naklah cerita tanda tu banyak-banyak, tuan-tuan. Tanda tu pada gaya hidup orang yang menyambut Syawal ni, yang diisi dengan apa, itu tanda dia. Yang sekiranya tanda itu diisi dengan maksiat, Syawal yang disambut walaupun bukan pada hari pertama itu, telah pun diletakkan oleh Allah dalam kumpulan yang tidak layak mendapat keampunan sepanjang Ramadannya. Wallahu a'lam bishawab. Sebab dia ada mengkisahkan lagi kisah-kisah berikut yang ditemui, ya, gambaran orang-orang soleh yang belakangnya, begitu. Jadi satu tuan-tuan, bagus juga kalau kita dapat peringatan-peringatan begitu kan. Satunya itu sebab Allah berfirman dalam surah Yasin kan, ini cerita habis Ramadan. Sedang yang dalam surah Yasin tu digambarkan lebih besar lagi. Besok di akhirat katanya kita dihimpunkan, halayak ramai dihimpun dalam perhimpunan di mahsyar, di tempat perhimpunan yang tak ada tergambar oleh kita seluas manakah medan ataupun dataran perhimpunan itu. Lalu Allah pun panggil seorang-seorang, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Allah panggil seorang. Kalau ikut tafsirnya, ulama tafsir menyebut, ada di antaranya yang menyebut Allah panggil nama seorang-seorang.
dengan katanya, berpisahlah kita hari ini wahai orang-orang yang durhaka. Panggil satu keluar, satu keluar. Nak sebut nama pun takut tuan-tuan, ya, tak payah sebut nama lah. Kalau yang baik-baik saya sebut nama banyak-banyak. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, keluarlah, berpisahlah kita hari ini wahai orang-orang yang durhaka, ya. Alam a'ahad ilaikum ya bani Adam, tidakkah aku dah janjikan kepada kamu wahai anak Adam, jangan kau ikut syaitan, sesungguhnya syaitan musuh kamu yang nyata. Hari ini kita berpisah. Wa anibuduni, kalau kau abdikan diri kepada aku, hadza siratun mustaqim. Kena baca selalu ayat ni tuan-tuan, 3-4 ayat saja tuan-tuan baca dalam sembahyang. Rakaat pertama, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Habis 3-4 ayat, Allahu Akbar. Rakaat kedua, qul Allahu ahad. Apa salahnya? Yang penting nak bawa satu feeling, perasaan ketika solat. Kalau tuan-tuan memang hafal surah Yasin, tuan-tuan pilih mana-mana ayat dalam surah Yasin, bawa. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Kenapa aku tidak mau abdikan diriku pada Tuhan, sedang kepadanya lah semua kamu akan dikembalikan besok? Kenapa? Kisah tu sememangnya ada kaitan, ya tuan-tuan, sedang kelompok yang mana orang-orang yang beriman ini dalam surah Yasin. Tapi kita ambil wa ma liya la a'budu alladhi fatarani, kenapa aku tak mau abdikan diri kepada Allah yang menciptakan aku, sedang di hari akhirat besok semua kamu akan dikembalikan kepada dia. Apa yang kau sombong sangat? A'attakhidhu min dunihi alihah, kalaulah aku ambil Tuhan lain, aku sembah Tuhan lain. Yuridini rahmanu bidurrin la tughniyanni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidhun, tak ada siapa pun dapat menyelamatkan aku ketika mana Allah timpakan kecelakaan, kebinasaan, ya tuan-tuan, kemudaratan, tak ada siapa dapat tolong aku. Berapa banyak Tuhan yang kita sembah yang boleh tolong kita ketika mana kita berhajatkan pertolongan? Tak mampu. Selagi nama manusia atau Tuhan bukan Allah Subhanahu Taala tak akan mampu. Kumpullah berbanyak Tuhan pun yang kita sembah. Kenapa? Lalu kita menjawab, inni idzal lafi dhalalim mubin, kalau begitulah keadaannya aku berada dalam kesesatan yang cukup nyata. Masya Allah, Syekh. Habis satu rakaat. Lepas tu bangun rakaat kedua, kita bacalah ayat lain pula. Maksud saya tak perlulah ayat, kalau tak boleh ingat semua pun ambil 2-3 ayat tuan-tuan, kita baca, tuan-tuan baca perlahan-lahan, baca pukul 4:30 pagi, pukul 5 sebelum subuh tuan-tuan. Oh hebat tuan-tuan. Ulang. Tak ada apa, kita sembahyang sunat kita punya sendiri. Ulang. Tuan-tuan sidang jemaah sekalian, maksud saya tadi itu nak bawa makna bagaimana rasa sucinya dalam perjalanan hidup ni tak boleh dicampur aduk dengan hal-hal lain yang sememangnya payah sepayah-payahnya. Ya tuan-tuan, apatah lagi pula kalau dalam kumpulan manusia yang tak pernah senang tengok orang beriman, ya, tak pernah senang tengok orang beriman, tak boleh senang tengok orang nak bercakap tentang Islam, tak boleh senang tengok apabila seorang pemimpin nak melaksanakan perintah Islam. Ya tuan-tuan, dia pula tak tidur malam fikir macam mana nak membinasakan Erdogan, contoh yang berlaku di Turki. Ya tuan-tuan, yang membuat kerja tu orang Islam juga, kalangan tenteranya yang beragama Islam juga, yang nak menggulingkan pimpinan kerajaan Turki kerana tak selesa dengan kerajaan Turki,
yang lebih banyak untuk melaksanakan agama, menegakkan Islam di negara. Tak senang. Tuan-tuan, saya tuan-tuan cerita bab Turki ni, saya nak satu-satu je. Saya mohon maaf banyak-banyak pada tuan-tuan semua. Apabila tuan-tuan baca kisah Turki umpamanya melalui WhatsApp ke benda, tuan-tuan waliya'udzubillah, jangan sekali-kali sebut itulah siapa suruh laksanakan Islam. Ya? Ataupun kita kata kan kita dah tahu dah kuasa-kuasa besar mereka ke Yahudi yang kita sibuk sangat nak tegakkan agama Islam ni, nak buat apa? Tengok semua negara-negara Arab, ya tuan-tuan, dibinasakan. Jadi kita pun ada datang berfikir begitu, syirik tuan-tuan, waliya'udzubillah. Takdirnya mati kita dalam perfikiran begitu, tak sempat masuk surga. Kita baca WhatsApp, itulah dulu semasa zaman Ataturk aman damai, maju kan, ataupun pemerintah-pemerintah zaman selepas Ataturk yang menegakkan prinsip Ataturk, tak ada siapa ganggu. Amerika tak ganggu, Israel tak ganggu. Hari ini kan macam-macam dia ganggu. Yang kita nak laksanakan Islam tu pasal apa? Tuan-tuan, saya bercakap ni kerana nak mengajak semua jemaah supaya i'tiqad kita dan akidah kita selamat dan betul, insya-Allah. Kerana itu juga yang setengah-setengah kita takut, apabila kita nak cakap tentang menegakkan perintah Allah di negara kita sendiri pun, jangan besok diganggu oleh Yahudi, besok dibinasakan oleh mereka. Syirik Syekh, waliya'udzubillah. Yang ini kena jaga. Jadi tuan-tuan dan puan, Haji Ibrahim sibuk mengemas nasi lemak, tuan-tuan. Ya. Jadi saya pada hari yang mulia ni saya mengajak tuan-tuan begitu kan. Ya, sekarang ni begitu juga dengan pemikiran. Begitu juga dia kata, dah ikut bahasa tulisan dia, mental kita. Mental ni pemikiran lah. Ya. Pemikiran ni juga kena betul, kena suci. Suci ni antaranya dalam konteks berfikir ni tuan-tuan, dia banyak persoalan akidah lah. Sebab akidah dia boleh rosak melalui hati, ya, melalui percakapan dan melalui pemikiran. Tingkah laku, maksud saya, tingkah laku, ya, tingkah laku tu perbuatan, percakapan dan hati. Hati itu hati fikiran lah. Hati itu hati fikiran lah. Apa yang kita fikir? Yang saya fikir ni, ya, yang kita fikir ini. Tuan-tuan, kita selalu terlambat, tuan-tuan. Saya pun tak faham kenapa negara kita begitu. Contohnya, kalaulah benar dakwaan-dakwaan yang kita dengar hari ini, Persatuan Kristian Malaysia, Persatuan Kristian Melayu Malaysia di bawah IFC telah ditubuhkan, telah diluluskan oleh perlembagaan. Kita mendapat banyak penjelasan tentang pertubuhan itu, bahkan pertubuhan itu telah mendesak kerajaan, ya, mendesak Perdana Menteri untuk menghapuskan beberapa klausa dalam undang-undang yang berkaitan dengan agama, hak-hak agama, termasuklah kedudukan jabatan agama Islam mesti sama rata dengan jabatan-jabatan agama lain, tuan-tuan. Ya. Begitu mudah, semacam mudah lah. Di mana pula duduknya kekuatan orang-orang Islam ni? Hari ini, besok, lusa, hari Rabu, tuan-tuan, saya tak semena-mena jugalah. Kawan saya masukkan nama dalam satu perhimpunan agamawan. Multaqa Ilmuwan Islam ni, agama ni, orang-orang agama ni berhimpun di Bangi nak bercakap tentang beberapa perkara berkaitan dengan hak-hak agama di Malaysia. Macam lewat lah rasanya. Sedangkan berapa kali dah perhimpunan-perhimpunan agama diadakan, multaqal ulama, pertemuan ulama, perhimpunan ulama, tapi yang sana masuk tu masuk juga. Hati tu saya tu hari macam nak cancel nama, tapi bunyi rayanya dalam WhatsApp group dah masuk ni macam-macamnya. Tak apalah, kita hadir tengok macam mana, tuan-tuan. Sebab hakikat kita ni agama diancam, tuan-tuan. Jadi kalaulah kita dalam keadaan berfikir ni
Sekarang WhatsApp ni di antara sebabnya, kalau WhatsApp kita tak jaga jadi dia perosak. Kita membenarkan statement-statement yang datang melalui WhatsApp yang merosakkan agama kita sendiri. Jadi pemikiran kena jaga. Dalam keadaan kita nak jaga Qudus, Al-Qudus ni kita jaga pemikiran. Jangan terlintas pun soal-soal hak-hak yang membatasi, yang boleh membatalkan agama kita, membatalkan akidah kita, tuan-tuan. Iaitu tentang pemikiran. Kemudian pada masa yang sama, tuan-tuan, kita ni dipesan melalui ayat yang berbunyi begini: tidak terlalu merendah diri kepada sesama makhluk walaupun dengan jiwa, tetapi dengan jiwa itu dia menyembahnya. Kadang-kadang kita lebih takut kepada makhluk dalam perkara benar, sampai seolah-olah kita menyembah dia, kita tidak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kan begitu, tuan-tuan, kan? Kadang-kadang kita ni kalau bercakap tentang hak manusia, apatah lagi hak orang yang lebih berkuasa, kita takut sangat dengan dia, ya tuan-tuan, sampai kita lupa hakikat Allah yang sebenarnya yang ada. Jangan rezeki engkau di tangan siapa. Kita pun fikir, ya tak ya besok aku, rezeki aku di tangan siapa? Rezeki kita di tangan siapa, tuan-tuan? Di tangan Allah. In asabathum musibah, kalau Allah nak timpakan musibah tu sebenarnya Allah yang menimpakannya, bukan kehendak manusia. Hakikatnya. Jadi oleh itu kita juga, tuan-tuan, tidak sepatutnya membesar-besarkan makhluk, tuan-tuan. Oleh kerana itu statement Qushairi, saya teringat, tuan-tuan, pandangan Az-Zarruq, Syekh Zarruq, ya. Kalau seseorang itu, kata dia, disibukkannya dengan manusia, kalau kita ni manusia ni, tuan-tuan, kita disibukkan hidup kita dengan manusia, maknanya kita fikir manusia, kita takutkan manusia, kalau kita nak buat suatu fikir dia, kita nak, tuan-tuan, semua fikir dia, dan kebergantungan kita kepada dia. Kata dia, ini kata bukan hadis, ya, bukan hadis, bukan ayat Quran, tapi kata pandangan seorang ahli sufi, Syekh Zarruq nama dia. Maka Allah palingkan diri kita daripada dia. Allah palingkan, tuan-tuan, Allah palingkan diri kita daripada dia. Kita sibuklah dengan manusia, dan takkan selesai urusan hidup kita kalau kita tak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bisawab, tuan-tuan. Yang terakhir poinnya, kata Qushairi, kita tidak sepatutnya, ya tuan-tuan, mengambil kira sesuatu yang hilang dari diri kita. Boleh jadi suatu hari, tuan-tuan, kita kerugian dalam urusan niaga. Boleh jadi satu hari, tuan-tuan, Allah uji kita hilang nikmat. Boleh jadi suatu hari, tuan-tuan, kita hilang harta yang disayangi, atau hilang seseorang yang kita kasihi. Kehilangan itu jangan kita risaukan, kerana kerisauan itu kita tak yakin pula, seolah-olahnya kita tak yakin pada siapa yang mengurus tadbir kita ni. Jadi kita nak jaga semua ni, sidang jemaah sekalian. Dalam makna Qudus, ditakdirkan kita, Allah uji kita, tuan-tuan, suatu hari berlaku kemalangan, Allah uji kita sehingga menghilangkan nikmat sebahagian hidup kita. Kita kena reda hakikat itu sebenarnya apa yang telah Allah tentukan pada kita. Sebaliknya, pada rakan-rakan ataupun orang lain yang tidak ditimpakan demikian, dia kena bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah. Apabila bulan-bulan Syawal ni, tuan-tuan, kita dengar sahabat kita sana aksiden patah kaki, anak dia, anak dara, patah kaki, pangkal peha, tuan-tuan, drive kereta, ya, dilanggar oleh satu kereta terbabas melepasi satu divider jalan raya, kena kat dia, ya. Kenapa dah kereta ni tak pasal-pasal dari side, daripada lane sana boleh menyeberang kemari langgar kereta aku, begitu kan? Allah syekh.
patah kaki anak dara, dari pangkal peha ya, patah tangan lagi satu, duduk sekarang tak boleh ke mana-mana, buat sementara duduk di rumah. Itu ditimpa kepada saudara kita, Allah tak timpa kat kita. Bagaimana perasaan kita? Masya Allah tuan-tuan ya. Sebab saya tak ingat tuan-tuan, ada satu doa Nabi SAW dalam hal mengingatkan suatu musibah yang ditimpa oleh Allah pada saudaranya. Lalu tidak pada kita, kita kena mengucapkan tidak ditimpa musibah itu kepadaku ya, dengan kata syukurnya kita kerana Allah jauhkan dari musibah itu. Bukan kita seolah-olah kita melupai hakikat itu, tapi kita merasakan besarnya ya, kesyukuran apabila kita terpelihara daripada musibah itu. Wallahu a'lam tuan-tuan. Habis bab kudus. Saya cuma nak senarai sikit satu dua perkara. Kudus yang pertama, maha suci Allah dari perkara-perkara yang mencacatkan kesempurnaan zat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Sebut saja Al-Malikul Qudusu. Insyaallah. Kedua, kudus balik pada diri kita sebagai hamba. Kita kena jaga semua sebab-sebab kekurangan sebagai hamba pula. Sebab-sebab kecelakaan sebagai hamba pula. Sebab-sebab yang boleh merosakkan hidup sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab-sebab yang boleh menjerumuskan seorang hamba ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu. Ya, yang kedua. Maka mudah-mudahan kita sentiasa menjaga kehidupan berdasarkan sifat Allah, nama Allah yang maha mulia ini. Yang seterusnya Assalam. Assalam ni tuan-tuan, maknanya ialah yang sejahtera. Assalam sabdu sin, double S. Assalam yang memiliki kesejahteraan. Dan yang memiliki keselamatan. Salam tu maknanya selamat, sejahtera ya. Yang memberikan pimpinan kepada insan agar mensucikannya daripada segala kebinasaan dan kerosakan, serta mensucikannya daripada sifat-sifat makhluk. Jadi apabila kita sebut Allah As-Salam, Allah yang memberikan segala kesejahteraan, Allah yang memiliki kesejahteraan, yang Allah juga memberikan segala kesejahteraan. Sidang jemaah sekalian, sempena bulan Syawal yang mulia ni barangkali belum terlewat, masih ada peluang beberapa hari berbaki. Kalau ikut dalam satu tulisan Dr. Ain Abdullah Ain Al-Qarni, dia kata tuan-tuan, antara ucapan terbaik kita bulan raya ni menandakan kesyukuran dan keselamatan kita. Kita selamat melalui Ramadan dengan jayanya. Kita kena ucapkan pada saudara-saudara kita salamun alaikum. Hadis itu berbunyi salamun alaikum, salamun alaikum, salamun alaikum. Di mana kekuatan ini tuan-tuan? Kita boleh tengok begini. Satu dalam surah Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala merakamkan suatu ayat, وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ. Itu satu ya. Orang-orang surga tuan-tuan, ketika mana diiringi, dia diiring oleh pengiring-pengiring, dayang-dayang, oleh pengapit-pengapit ya tuan-tuan, bawa ke pintu syurga. Sampai pintu syurga, dia disambut oleh penjaga syurga Malaikat Ridwan ataupun Malaikat Ridwan. Buka pintu syurga tuan-tuan, diucapkan waqala khazanatuha salamun alaikum, berkata penjaga syurga ya, salamun alaikum, sejahteralah ke atas kamu, bergembiralah kamu. Satu bukti saya. Yang kedua,
dalam surah Yasin. Orang-orang surga tuan-tuan mendapat ucapan Allah sepanjang masa. Salamun qawlan min rabbir rahim, salamun qawlan min rabbir rahim, salamun qawlan min rabbir rahim. Salam, salam daripada Allah. Penghuni syurga, ya tuan-tuan. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa anibuduni hadha siratun mustaqim wa laqad dhalla minkum jibillan katsiran afalam takunu taqilun hadhihi jahannamu allati kuntum tu'adun. Ayo maaf saya, dia bermula depan lagi. Inna ashabal jannati al-yawma fi shughlin fakihun hum wa azwajum fi dhilalin al-araiki muttaki'un lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un salamun qawlan min rabbir rahim. Inna ashabal jannati al-yawma fi shughlin. Penduduk syurga besok sibuk berada dalam syurga mengambil nikmat yang Allah kurniakan kepada mereka. Ya tuan-tuan, sibuk tuan-tuan, mereka dan keluarga mereka, isteri-isteri mereka, bidadari-bidadari mereka, wa azwajum fi dhilalin al-araiki muttaqiun. Mereka dengan pasangan-pasangan mereka duduk di atas arikah, kursi-kursi arikah ni, araik ni kalau diterjemah mengikut bahasa Arab dalam kamus-kamus Arab, dia macam kursi yang berada di kolam renang tuan-tuan. Macam kursi malas lah lebih kurang kalau kita. Kursi malas, duduk situ je malas. Maknanya araik ni dia akan begitu, dia duduk berteleku. Hum wa azwajum 'alal araiki muttaqi'un lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Untuk mereka tuan-tuan, sebut dia, panggil je buah-buahan semua datang, buah-buah. Sebut je buah apa? Panggil, yad'un, panggil. Ya. Salamun qawlan min rabbir rahim, itu ucapan. Salam. Jadi hari ini kalau kita jumpa kawan kita, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Satu lagi bukti tuan-tuan, ialah inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadri khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Malaikat Jibril dan malaikat yang diturunkan oleh Allah, yang diketuai oleh Jibril malam Lailatul Qadar, ucapnya salam ya, salam. Jadi di samping kalimat yang kita pernah belajar dulu, taqabbalallahu minkum tu ya, selamat raya Cik Mat, taqabbalallahu minkum, selamat raya Cik Mat. Selamat dah ada dah dalam salam tu. Kita tambah sikit, salam alaikum. Dengan menyedari makna salam tu sendiri. Jadi tuan-tuan, ya. Jadi saya nak menangguhkan ni, saya cari poin yang terakhir tuan-tuan. Assalam juga bermaksud Maha Penyelamat, Allah yang memberikan ucap selamat, Allah yang mempunyai segala, ya, yang Allah miliki itu, yang bersifat Allah yang memiliki kesejahteraan dan Allah yang memberikan kesejahteraan, ya tuan-tuan. Yang dengan kata lain tuan-tuan, seorang Islam itu ya adalah orang di mana orang-orang Islam ni tuan-tuan akan sentiasa memberikan keselamatan kepada orang lain. Orang Islam sepatutnya memberikan kesejahteraan kepada orang lain. Kalau kita ambil perkataan salam ni tuan-tuan, orang Islam tak sepatutnya menyusahkan orang Islam. Orang Islam sepatutnya memberikan kesejahteraan kepada orang Islam. Dan kiranya adalah di antara kerja kita itu menyusahkan orang Islam, tunggu kau. Begitu. Ya. Ditakdirkan tuan-tuan diberikan tugas special yang kerjanya menyusahkan orang, tak mengamankan orang. Tuan-tuan,
kalau saya dapat rujuk satu hadis, tapi hadis itu lebih kepada saudara jiran, la yu'min 3 kali. Allah kata tak beriman, walaupun setengah riwayat kata tak sempurna iman, la yu'min. Kenapa tak beriman? La yu'man bawa'iqah. Orang yang tak mengamankan orang yang berada di kelilingnya itu, maka orang ni tidak dapat masuk syurga. Apabila dia balik je ke kampung, orang kampung risau, Allah dah balik dah orang tua ni. Apabila dia mati je tuan, orang kampung syukur, alhamdulillah mati dah orang tua tu. Kenapa ada tabiat itu tuan? Teruk manusia. Tuan-tuan, Masya Allah, orang yang baik ni tuan-tuan, pokok, batu, batan, bukit, bukau, bumi ya, tuan-tuan, segala jamadat, segala yang hidup menggembira, menyukainya. Kalau tidak masakan Rasulullah disambut oleh batu, Rasulullah disambut oleh pokok, disambut oleh batang kurma ya tuan-tuan. Sedang orang Arab tidak menjawab salam Nabi, dia jawab oleh pokok, oleh batu. Jadi begitulah juga kita, ketika mana kita di dunia ini tuan-tuan, kerja kita menyusahkan orang, batu pun benci, pokok-pokok yang kita lalu pun benci. Ketika mana kita mati, pokok suka mati. Jadi oleh itu, kalaulah ada menyebabkan kita tidak mengamankan orang, maka keluar tugas kita sebagai seorang muslim. Al-muslim man salimal muslimin. Orang Islam ini tugasnya ialah menyelamatkan orang Islam. Dipanggil man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Mulutnya mengamankan orang lain, tangannya juga mengamankan orang lain. Jadi kalau kita ambil perkataan salam, ucapan yang salam itu juga assalamualaikum, itu juga merupakan sebahagian daripada ucapan yang cukup baik. Pemberinya tuan-tuan, ganjaran pahalanya lebih besar. Kalau kita tengok hukum wajib menjawab salam, tapi pemberinya lebih besar pahalanya daripada penjawab, walaupun yang menjawab itu wajib. Sebab yang membina ikatan dengan Islam, pemberi salam tu. Budaya ni pun hampir pupus tuan-tuan. Nampak di bandar-bandar hidup, maaf cakap lah, di kampung tidak dipupuk oleh tok-tok guru kita di kampung. Tok guru ngajar, alah tuan-tuan, saya pun kadang-kadang muskil jugalah. Bukalah kitab-kitab sikit yang luar sikit daripada tajuk-tajuk yang dalam sekitar ibadah di kampung ni. Keluarkan sikit tajuk-tajuk semasa yang boleh menyentuh keperluan remaja. Ini kita balik naik kereta tuan-tuan, buka tingkap, assalamualaikum. Budak tu tengok je kita, jawab pun tak. Sebab dia tak kenal. Kalau dia ajar kamu kena jawab salam sama ada kenal atau tidak, itu sekolah agama Johor tuan-tuan. Itu sekolah agama tu, yang tak sekolah kita tu. Minta maaf lah, sebab saya pun dilahirkan begitu. Tapi oleh kerana tidak diberikan penekanan menjawab tu penting, saya terasa lah pula apabila saya beri salam, buka tingkap, assalamualaikum. Saya jawab rumah saya, tak jawab salam kita. Sebab dia tak kenal. Agak mungkin dalam kepala otak dia, ni anak wak seman kot, dia kata gitu je. Dia tak kenal. Sebab kita kebetulan tinggalkan kampung sejak tahun 70-an, 73 dah tinggalkan kampung, dan dia pula baru umur 20 lebih. Tuan, ini kalau di Indon tak usah kira lah tuan-tuan. Tuan-tuan turun airport Jakarta, siapa yang beri salam tuan-tuan? Sebab salam tu sudah diterjemahkan, selamat siang pak, selamat siang pak, selamat siang pak. Minta maaf lah pada saudara-saudara dari Indonesia, sebab itu yang saya rasakan. Sampaikan, punyalah berkeinginannya saya nak dapat salam sepanjang duduk di Jakarta 3 hari, balik dari Indramayu beberapa 3 hari. Akhirnya Kristian ucap salam kat saya satu malam, mengajak makan malam tu.
Saya punya suka tuan-tuan, saya cerita dengan sahabat saya, ketua rombongan. Ustaz, alhamdulillah Ustaz, malam ni saya dapat panggilan salam daripada seorang. Dia tanya siapa nama? Siapa Ustaz? Dia tanya saya. Saya ingat lupa tuan-tuan nama dia. Namanya Jerwandi, Wandi gitulah nama dia. Pemandu pelancong sana. Itu Kristian Ustaz. Dia kata, astaghfirullahalazim. Laknatullah betul tuan-tuan. Ya. Sedihlah pula lepas tu. Mula-mula suka, hilang nak makan torpedo tuan. Cadang malam tu dia makan, sahabat-sahabat saya makan sup torpedo. Saya tak makan lah, memang saya tak reti sup tu tuan. Dengar pun pelik. Tuan-tuan yang faham, yang tak faham tanyalah yang faham sekarang. Baru datang konsep fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya orang yang tahu, insya-Allah. Tuan, kalau kamu tak tahu, tanyalah yang tahu. Saya sebut tuan-tuan sebab itu bahasa di sana. Wallahu a'lam bissawab. Saya nak mengakhiri tuan-tuan setakat ni saja, dan saya ulang balik pertemuan bulan depan insya-Allah kalau ada umur. Ya, Haji Ibrahim kalau ada umur kan ya. Tu mana dah tahu, besok kita tak tahu lagi. Saya mohon maaf tuan-tuan, sebenarnya Syawal ni barangkali banyak ya bahasa yang datang dari saya, tutur kata saya, tingkah laku saya, pergaulan saya. Dan sejak kebelakangan ini tuan-tuan, maknanya umur dah 60 lebih ni, kalau dengan tuan-tuan ni pun saya ingat saya banyak juga tak kenal nama tuan-tuan. Kita kenal muka aja. Ya. Nak mengingat nama setakat nasib baik nama pengurusi tu tahu, nama pengurusi surau. Kalau tak tahu tak boleh, tidak menanya semasa muda tuan-tuan. Dah tua nak menanya takut lupa, jadi malu. Esok tanya lagi. Jadi saya mohon maaf tuan-tuan kalau barangkali saya nama pun saya tak kenal, tapi kita kenal muka, jumpa di mana-mana kita menyapa begitu. Mudah-mudahan Allah terima ibadah Ramadan kita, dan Allah terima Syawal kita, dan kehidupan kita sentiasa terpimpin dengan petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min 'ainin la tatma' wa min du'ain la yustajab. Rabbal alamin, ya Allah, kami mohon perlindungan-Mu ya Allah, kami berlindung dengan-Mu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk ya Allah, nafsu yang tidak pernah puas ya Allah, mata yang tidak mau menangis ya Allah, dan doa yang kecil perkenankan ya Allah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikanlah kami dari golongan hamba-Mu yang senantiasa mendengar peringatan-Mu dan melaksanakan amal saleh. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatik. Ya Allah, sinar terang hati kami dengan cahaya hidayah-Mu ya Allah, seperti mana Kau terangi bumi dengan cahaya matahari-Mu. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al illahumma fina wa la ma'ana wa la mayyasuna shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.